Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Seterusnya kita masuk kepada maslak yang ketiga, thalithan, daripada masalikul illah, as-sabr wa taqsim, iaitu uji dan pilih. As-sabru makna proses kita menguji, mengenal pasti. At-taqsim proses kita mengasing dan memilih sifat-sifat bagi sesuatu hukum tersebut, apakah sifat-sifat yang sesuai untuk dianggap sebagai illah bagi hukum itu. Kata pengarang, idza lam tathbutul illatu bi nassin wala ijma', jika tidak sabit illah dengan nas atau ijma', tahawwal al-mujtahidu, maka akan berpindah mujtahid ila istinbatil illah bisabri wa taqsim, kepada mengistimbatkan illah melalui cara uji dan pilih. Wa makna as-sabr, makna as-sabru ilah al-ikhtibar, uji. Wa makna taqsim, makna taqsim pula huwa an al-mujtahida yahsuru mujtahid yahsuru al-awsafa, dia cuba menentukan, makna menghadkan sifat-sifat allati yaraha salihatan, yang dia anggap sebagai layak dan sesuai, li an takuna illatan lil hukm, untuk dijadikan illah hukum. Thumma yakurru, kemudian dia mengulang, aada, yakuru makna aada, dia mengulang ke atasnya bil fahsi, ulang uji, wal ikhtibar, dan pemerhatian dan ujian, wat ta'ammul, dan memerhatikan, maka fayubtilu, maka mujtahid ini akan membatalkan minha, daripada sifat-sifat itu, ma yarahu ghaira salihin li ibqa, yang didapati sifat-sifat yang tidak sesuai untuk dikekalkan sebagai illah. Wa yastabqi minha, dan dia akan kekalkan ma yarahu salihan, sifat yang sesuai, li an yakuna illatan, supaya menjadi illah, hatta yasila, sehingga sampailah mujtahid ba'da hadzal ilgha, setelah proses dia asingkan ini, wal ibqa, dan dia kekalkan ini, sampai ila anna hadzal wasfa, sampai kepada natijah bahawa sifat inilah duna ghairihi, bukan sifat lain, huwal illah, sifat itulah yang menjadi illah. Wal mujtahidu fi hadhihi al-amaliyah, mujtahid dalam proses ini, yastarshidu bi syurutil illah, dia akan berpandukan dengan syarat-syarat illah. Fala yastabqi illa al-wasf adh-dhahira mundhabitan munasiba al-mutaaddi, maka dia tidak akan kekalkan kecuali sifat yang zahir, yang mundhabit, yang sesuai, dan juga yang mutaaddi, yang boleh melangkaukan kepada yang lain. Jadi dalam proses itu dia akan lihat adakah syarat illah itu ada pada sifat-sifat tersebut. Famathalan, contohnya, waradan nasu bi tahrimil khamr, datang nas dengan pengharaman arak, walam yablugh ba'dul mujtahidin, walam yablugh ba'dal mujtahidin, dan tidak sampai kepada sebahagian mujtahid qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh saja, contoh sebagai untuk membuat pemisalan. Pada hakikatnya, kita andaikan sahajalah ni. Adapun hadis ini telah maklum, cumanya andaikan kalaulah tidak sampai pada setengah mujtahid, sabdaan Nabi SAW yang Nabi kata kullu muskirin khamr, setiap perkara yang memabuk tentu khamar, maka dia hanya berpandukan kepada ayat Quran yang mengatakan Allah Ta'ala haram, fajtanibuhu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, maka andaikan dia hanya berpandukan ayat Quran itu dan tidak sampai hadis tu, ini andaian saja, maka au balaghahu wa lam yasihha indahu, ataupun hadis ini sampai tapi hadis ini mungkin tidak dinilai sahih di sisi mujtahid tersebut, fayabhathu, maka mujtahid itu akan mencari, fayabhathu an illati tahrimil khamri, akan mencari illah pengharaman khamar, an tariqi sabri wa taqsim, melalui jalan as-sabri wa taqsim, fayuhaddiru, maka fayuhaddiru, dia mendatangkan, yuhaddiru boleh baca wa fayahsuru pun boleh. Yuhaddir makna dia datangkan. Kalau fayahsuru, kalau eloknya kita buat yahsuru pun tak apa, fayahsuru, maka musannif atau mujtahid itu cuba menghasarkan, cuba mengikat atau mengumpulkan al-awsaf allati yumkinu an takuna ihdaha illatal tahrim, yang sifat-sifat yang boleh jadi salah satunya menjadi illah pengharaman. Mithlu kauni khamri minal inab, contohnya, dalam masalah khamar kenapa haram, dia cuba datangkan, dia andaikan, mungkin contoh sifatnya apa, adakah kerana keadaan khamar itu daripada anggur, au kauniham sailan, ataupun
khamar itu cecair, au kauniha muskiran, ataupun keadaan dia itu memabukkan. Jadi contoh ni dihimpunkan sifat-sifat itu pada adakah dia kerana sebab anggur, ataupun sebab dia cecair, ataupun sebab memabukkan. Thumma yuraddidun nadhara, kemudian mujtahid ini akan ulang-ulang melihat dan meneliti fi hadhil awsaf, dalam sifat-sifat ini, mustahdiyan bi syurutil illah, dengan berpandukan dengan syarat illah. Fayulghi, maka dia akan memandam, menafikan, membatalkan al-wasfal awal, sifat yang pertama. Kenapa? Al-inab, sifat pertama tu, arak itu haram kerana dia daripada anggur. Dia akan batalkan apa? Likaunihi qasiran, kerana sifat tersebut hanya terhad pada anggur sajalah. Wa syartu fil illah, walhal syarat pada illah antakuna wasfan muta'addiyan, mestilah sifat itu boleh dita'addikan, dilangkaukan kepada yang lain. Wa yulghi, kemudian dipandang lagi dan dia membatalkan al-wasfa tsaniyah, sifat yang kedua, wa huwa kaunul khamri sailan, iaitu arak itu cecair. Kenapa? Lianna hadzal wasfa tardiyun, kerana sifat ini tardi. Tardi makna ada sifat ini tardi, ai ittifaqi, secara berbetulan. Adakah cecair itu menyebabkan dia diharamkan? Sifat cecair ni memang ada secara tidak semena-mena. Ittifaqi makna secara secara semula jadi, secara berbetulan begitu, memang arak itu cecair. Maka la alaqata lahu bil hukmi, tidak ada kaitannya dengan hukum. Wala ta'thira lahu fih, dan tidak ada kesan pun cecair. Kalau kerana dia cecair itu haram, tak ada kesan pun sebenarnya. Banyak lagi cecair lain tapi tidak haram. Thumma yastabki, kemudian dia pun kekalkanlah al-wasfa thalitha, sifat yang ketiga, wahwal iskar, iaitu sifat memabukkan. Li'annahu wasfun, kerana apa? Kerana dia menepati syarat illah. Dia wasfun, sifat zahir, dia ada tanda yang zahir. Munasibun, dan dia munasabah dengan hukum. Itu contoh sajalah, nak faham bagaimanakah proses as-sabr wa taqsim itu. Wa mithluhu aidan, contohnya juga, anna an-nassa warada bi wilayatil abi ala tazwij ibnatihi al-bikri saghirah. Nas datang menyatakan wali, bapa ni menjadi wali untuk menikahkan anak perempuannya yang masih kecil, yang masih dara. Walam tathbut illatu hadzal hukm, dan illah ini tidak sabit dengan nas ataupun ijma'. Maka fayanzurul mujtahidu, maka meneliti oleh mujtahid fin nasi, dalam nas, wa yahsuru, dan dia hadkan al-illah. Illah itu bi ahadithnain, antara dua. Apa dia? Al-bakarati awis sighari, sama ada illah ayah boleh mewalikan, menjadi wali kepada perempuan tu, menguasai untuk menikahkannya kerana sebab dara ke, atau kerana sebab dia budak kecil. Wa yuraddidu, dan dia ulang-ulang memerhati fihima, antara dua ini. Wa ba'da ta'ammuli, setelah daripada perhatian, yastabi'id wasfal bakarah, maka dia jauhkan, dia asingkan sifat keperawanan, sifat anak dara itu. Kenapa? Li'anna syari'a i'tabaraha ma'tabaraha, kerana syariat tidak mengiktibarkan sifat dara itu bi ayyi naw'in min anwa'il i'tibar, pada apa-apa jenis pun daripada jenis i'tibar. Syariat tak ambil kira. Jadi bukan kerana sifat dara itu, tapi kerana sifat apa? Kecil itu. Wa yastabki wasfas sighar. Lalu ini kalau cara macam ini bagi mazhab Hanafi. Jadi sekarang ni kita nak tahu cara saja, bukan kita nak katakan untuk hukum fiqh kita macam ni. Ini pengarang mengambil contoh atas dasar mazhab Hanafi yang mengatakan wilayah, sebab wilayah itu kepada pernikahan ialah kerana budak itu kecil, kerana budak, bukan kerananya anak dara. Jadi kerana kita dapati syarak tidak ambil kira dara ini sebagai apa-apa jenis daripada jenis-jenis iktibar dalam hukum-hukum lain, maka wa yastabqi wasfas sighar, maka mujtahid itu mengekalkan sifat kecil. Lianna syari'ah, kerana syari' i'tabarahu illatan fil wilayah ala mali saghir, syariat mengambil kira sifat kecil ini pada kewalian, penguasaan atas harta anak kecil. Tidakkah harta anak kecil, siapa yang mengurus dan menguasainya ialah ayah. Jadi sifat yang diambil kira ialah as-sighar. Fayakunu hadha dalilan, ini menjadi dalil ala anna syari'a i'tabara wasfan muayyanan, bahawa syariat mengambil kira sifat tertentu, wahwa as-sighar huna, iaitu kecil, sifat sighar di sini. Illatan, menjadi illah li jinsil hukmi, bagi jenis hukum, wahwa wilayatul mutlaqah, iaitu
penguasaan secara umum. Li'anna al-wilayata 'ala al-mal, kerana penguasaan atas harta, wal wilayah 'alaiha fi tazwij, dan menguasai kanak-kanak budak kecil ini, kanak-kanak wanita ni pada masalah nikah menjadi wali, min jinsin wahid, dia daripada satu jenis. Ni kita pernah sebut sebelum ni kan. Syariat mengiktibarkan wasfun bi'ainihi illatan li jinsil hukm, menjadi illah kepada jenis hukum. Fayahkumul mujtahidu, maka menghukum oleh mujtahid bi anna al-illata allati yabhathu anha, bahawa illah yang dia cari-cari itu hiya sigharu, iaitu illah sighar, kecil itu, lal bakaratu, bukan illah anak dara. Fayuqisu, maka musannif pun qasa yaqisu, fayaqisu maka musannif pun yaqisu inda dhalika ath-thayyiba, dikiaskan ila ath-thayyibah saghirah. Jadi dikiaskan kalau janda itu masih kecil, perempuan tapi dah janda tapi masih kecil, maka dikiaskan alal bikri saghirah, atas wanita kanak-kanak yang masih dara, fi thubutil wilayah lil abi, pada sabitnya kewalian bagi bapa, alaiha, di atas kanak-kanak tadi, fi tazwij, pada pernikahan. Walaupun dia janda dah, tapi kerana sebab dia masih kecil, ayahlah yang akan menjadi walinya. Wala syakka anna anzar al-mujtahidin, dan tidak syak bahawa pemerhatian para mujtahid takhtalifu, berbeza, fi amaliyati sabri wa taqsim, pada proses sabri wa taqsim. Faqad yara al-mujtahidun anna hadzal wasfa huwa al-munasib, boleh jadi seorang mujtahid menyatakan bahawa sifat ini yang munasabah, bainama la yarahu ghairu munasiban, walhal mujtahid lain tidak anggap dia munasabah. Fal hanafiyatu mathalan, hanafiyah contohnya, ra'au anna illatal wilayatin alil abi, bahawa melihat bahawa kewalian bagi bapa itu fi tazwiji binatihil al-bikri saghira, pada menikahkan anak perempuan yang masih dara, yang kecil, hiya sigharu, iaitu illah kecil, lal bakarah, bukan illah dara. Bainama ra'aha syafi'iyah, manakala melihat oleh ulama Syafi'i al-bakarah, bahawa dara itu illahnya, la sighar, bukan kecil itu. Wa min ikhtilafil fuqaha, dan di antara khilaf fuqaha fi istinbatil illah, pada mengistinbatkan illah juga, anna sunnata waradat bi tahrimi mubadalati ba'dhi awsafi bi jinsiha mutafadilan, sunnah iaitu hadis datang menyatakan perharaman pertukaran sebahagian jenis dengan bahagian jenis yang sama secara berlebih kurang. Kita panggil sebagai riba al-fadl. Riba al-fadl makna barang ribawi yang sama jenis tidak boleh ditukar berlebih kurang, mesti sama. Wahiyya dhahab wal fiddah, iaitu emas. Barang ribawi yang disebut perharaman berjual beli dengan berlebih kurang tu apa dia? Emas, perak, barli, gandum, tamar, dan juga zabib, kismis. Wa fi riwayatin, pada satu riwayat, al-milh, garam juga masuk. Walam yakum dalilun syar'iyyun, dan tidak ada dalil syar'i min nassin au ijma', daripada nas atau ijma' ala illati hadzal hukm, atas hukum ini. Fal mujtahidu, maka mujtahid yabhathu fi illati hadzal hukm, dia akan mencari illah hukum ini. Wa qad yasilu bi ijtihadihi bi tariqis sabr wa taqsim, dan boleh jadi datang dengan cara ijtihadnya melalui jalan sabr wa taqsim kepada natijah annal illah pengharaman itu hiya ittihadul jins, iaitu sama jenis. Wa kauni hadhil awsaf mimma yukalu aw yuzan, iaitu keadaan jenis-jenis barang ini daripada benda yang boleh disukat dan ditimbang. Wa hadha qawlu hanafiyati wa man wafaqahum. Ini pandangan ulama Hanafi dan orang yang mengikut mereka. Jadi ulama Hanafiyah mengatakan illah pengharaman riba itu ialah ma al-kail wal wazn, sesuatu yang boleh disukat dan ditimbang. Okey, itu pandangan dia. Wa annal illata, dan boleh jadi dia sampai, ada ulama lain sampai kepada illah itu hiya ittihadul jinsi ma'a kauni hadhil asnaf ta'aman aw athmana, menyatakan bahawa illah pengharaman ialah sama jenis berserta keadaan barang-barang ini barang makanan ataupun mata wang. Wa hadha qaulu Syafi'iyah wa man wafaqah, ini pandangan ulama Syafi'i. Jadi ulama Syafi'i mengatakan illah pengharaman riba pada pertukaran yang sama jenis ialah sama jenis dan juga apa dia? Barang itu makanan atau mata wang. Bukan benda yang boleh disukat dan ditimbang. Jadi au anna, ada juga annal illata, pandangan seterusnya mengatakan illah pada pengharaman tu hiya ittihadul jins, iaitu sama jenis, wa kaunu hadhil asnaf qutan muddakharan, keadaan barang ini qutan muddakharan, barang makanan yang boleh disimpan, au athmanan, ataupun mata wang.
Wa hadha qaulul Malikiyah wa man wafaqahum. Ini pandangan Malikiyah. Malikiyah pula kata elah dia selain daripada sama jenis itu ialah barang-barang ini ialah barang makanan yang boleh disimpan. Maka kita kata makanan ruji. Kut ni makanan ruji. Kutan makanan ruji yang boleh disimpan. Tadi Syafi'iyah umum, bukan hanya kut saja tapi segala bentuk makanan. Wa ala asasi nau'il illah, maka di atas asas jenis illah allati istanbataha al-fuqaha, yang diistinbatkan oleh fuqaha, yakunul qiyas, maka di atas itulah mereka qiyas. Fa ala ra'yi Hanafiyah, maka di atas pandangan ulama Hanafi, ala mawdhi'in nas, di atas tempat berlaku nas, kullu muqaddarati bil qail, setiap yang boleh disukat dengan, yang boleh dikadarkan dengan sukatan atau timbangan, hatta walau takum walam takum ta'aman, walaupun benda itu bukan makanan, wala kutan atau makanan ruji, muddakharan, maka dikira sebagai berlaku riba. Maka mengikut itu Hanafiyah kata setiap benda yang boleh disukat atau ditimbang berlaku riba walaupun bukan makanan. Wa ala ra'il Syafi'iyah, di atas pandangan Syafi'iyah, la yuqasu 'alaiha illa ma kana ta'aman aw athmanan, tidak dikiaskan di atas barang tersebut kecuali makanan ataupun mata wang. Wa ala ra'i Malikiyah, atas pandangan Maliki, yajibu an yakuna al-maqis, mestilah benda yang kita nak kias itu kutan muddakharan, makanan ruji yang boleh disimpan masa yang lama, au minal athma, ataupun daripada mata wang. Itu cara jalan antara maslak as-sabru wa taqsim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.